Bagi sesiapa yang tidak menghafal Al-Quran ataupun tidak mampu membaca Al-Fatihah, istilahnya tidak menghafal Al-Fatihah, maka dibolehkan membaca apa saja ayat-ayat yang ia hafal. Kalau ditakdirkan ia tidak menghafal apapun ayat Al-Quran, seperti orang yang baru masuk Islam ataupun orang yang tidak tahu membaca apapun ayat Al-Quran, maka boleh digantikan dengan tahmid, takbir atau tahlil. Ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagaimana terdapat sebuah hadis yang berbunyi, فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَقْرَأْ بِهِ وَإِلَّا فَحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ. Maka jika kamu menghafal suatu ayat Al-Quran, bacalah ayat tersebut. Jika tidak, bacalah tahmid, takbir atau tahlil. Begitu juga Rasulullah SAW seterusnya menjelaskan, Qul subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Maksudnya, jika tidak menghafal Al-Fatihah, sebagai pengganti, ucapkanlah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Jika ditakdirkan kita sedang solat, kemudian terdengar suara tangisan bayi ataupun anak kecil, maka disunahkan supaya memendekkan bacaan solat. Ini terdapat sebuah hadis yang memerintahkan sedemikian. Sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Inni la adkhulu fi salati wa inni uridu italataha fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati mimma a'lamu min shiddati wajdi ummihi min bukaihi. Aku melakukan solat dan aku ingin memperpanjangkan bacaannya. Akan tetapi tiba-tiba aku mendengar suara tangisan bayi, sehingga aku memperpendekkan solatku. Kerana aku tahu betapa gelisahnya ibunya kerana tangisan bayi itu. Seterusnya, apakah dibolehkan untuk makmum membaca sembarang ayat apabila mendengar imam sedang membaca Al-Fatihah ataupun ayat-ayat secara jahrah? Maksud membaca dengan jahrah adalah membaca dengan nyaring. Terdapat beberapa hadis yang bermakna atau bermaksud larangan daripada membaca apapun ayat Al-Quran apabila imam membaca surah dengan jahrah. Hal qara'a ma'i minkum ahadun anifa? Qulna, na'am, ana ya Rasulullah. Faqala inni aqulu ma li unazi'. Qala Abu Hurairah, فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله وقرأوا في أنفسهم سرا فيما لا يجهر فيه الإمام. Ia bermaksud, adakah salah seorang antara kamu tadi membaca Al-Quran bersama dengan aku membaca? Kami menjawab, iya, saya wahai Rasulullah. Baginda bersabda, aku katakan kepadamu, mengapa aku diganggu? Maksudnya sehingga bacaanku diganggu. Abu Hurairah berkata, kemudian para sahabat berhenti membaca Al-Quran bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membacanya dengan suara nyaring. Dan bacaan itu mereka dengar dan mereka membaca sendiri tanpa suara bila imam tidak mengeraskan bacaannya. Dan ada beberapa hadis lain lagi yang menjelaskan sebagaimana makna hadis yang saya bacakan tadi, iaitu melarang membaca apapun bacaan di belakang imam apabila imam membaca dengan nyaring. Di antara hadisnya ialah, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fansitu. Imam itu dijadikan sebagai ikutan makmum. Jika ia bertakbir, bertakbirlah kamu. Dan jika ia membaca, diamlah kamu sekalian. Dimaksudkan jika ia membaca di sini,
ialah membaca surah dengan nyaring, atau ketika imam membaca surah dengan nyaring. Malah terdapat hadis lagi yang melarang kita membaca di belakang imam apabila imam membaca dengan jahra ataupun membaca dengan suara yang nyaring atau suara yang keras. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man kana lahu imam, fa qira'atul imam lahu qira'ah." Maksudnya barang siapa solat mengikut imam, maka bacaan imam telah menjadi bacaannya juga. Jadi kalau hadis ini menjamin bahawa bacaan imam menjadi bacaannya, maka tidak perlulah kita membaca di belakang imam apabila imam membaca dengan jahrah. Tetapi apabila imam membaca dengan sir, yakni membaca dengan suara yang tidak kedengaran, seperti di waktu sembahyang asar atau sembahyang zuhur, maka perlulah kita membaca di belakang imam. Atau semasa imam membaca di rakaat yang ketiga dan keempat, sebagaimana kita sembahyang isyak bersama imam, maka di rakaat ketiga dan di rakaat keempat kita tidak mendengar bacaan imam. Begitu juga semasa sembahyang maghrib, maka kita tidak mendengar bacaan imam semasa di rakaat yang ketiga. Maka di ketika itu sewajarnya kita membaca surah Al-Fatihah. Walaupun kita diperintahkan supaya membaca Al-Fatihah semasa imam membaca dengan sir, seperti terutamanya dalam solat zuhur dan asar, tetapi janganlah bacaan kita ini mengganggu imam yang sedang membaca Fatihah. Kerana ada hadis-hadis yang melarang membaca Fatihah ataupun membaca surah dengan nyaring semasa imam membaca dengan suara yang sir. Di antara hadis-hadis yang boleh kita fahami ialah sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Ayyukum qara'a sabbihisma rabbikal a'la?" Faqala rajulun ana walam urid biha illa al-khair. Faqala qad araftu anna rajulan khala janiha. Maksudnya, siapa antara kamu tadi yang membaca sabbihisma rabbikal a'la? Seorang menjawab, saya, tetapi saya bermaksud baik. Nabi bersabda, aku tahu ada orang yang membuat bacaan Al-Quranku terganggu. Dan hadis seterusnya, khalattum alayya al-Quran. Kamu membaca dengan nyaring telah mengganggu bacaan Al-Quranku. Innal musalli yunaji rabbahu falyanzur bima yunajihi bihi wala yajharu ba'dukum ala ba'din bil Quran. Orang yang solat sedang bermunajat kepada Tuhannya. Oleh kerana itu, hendaklah ia memperhatikan munajatnya kepada Tuhannya, dan janganlah orang yang menyaringkan suara bacaan Al-Qurannya sehingga boleh mengganggu yang lainnya. Seterusnya, apa yang seharusnya diberi perhatian oleh kaum muslimin apabila solat berjamaah dan imam membaca dengan jahra ialah melafazkan lafaz amin. Ini hanya untuk kaum muslimin dan tidak dibolehkan melafazkan amin dengan suara yang nyaring bagi kaum muslimah. Terdapat hadis-hadis yang memerintahkan supaya kita menyuarakan suara amin berserta ataupun seiringan dengan imam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Kana sallallahu alaihi wasallam idza intaha min qira'atil Fatihah qala amin yajharu wa yamuddu biha sautahu." Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah dalam solat, baginda mengucapkan amin dengan suara nyaring, yakni suara kuat dan panjang.